Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah bagi kita nikmat Islam dan nikmat iman. Mudah-mudahan majlis ilmu yang kecil ini jadi amalan yang salih akan teman kita di kubur, insya-Allah. InsyaAllah ini kita akan muzakarah satu kitab yang sangat best, yang sangat menarik, iaitu Tarikh Al-Mushaf Al-Sharif. Buku ini menceritakan tentang bagaimana sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar, pada zaman Nabi SAW, pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan pada zaman Sayyidina Uthman, dan sedikit sebanyak cerita tentang perkembangan penulisan Al-Quran, insya-Allah. Jadi kitab ini dikarang oleh Khadimul Ilm Al-Quran Al-Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, Syekh Ma'had Al-Qiraat Al-Azhar Al-Sharif sabiqan. Dan alhamdulillah kitab ini telah dibaca dan telah dipelajari semuanya dengan izin Allah dengan para masyayikh yang ada di Ma'had Al-Qiraat. Okay, kita pergi kepada tajuk yang pertama terus, iaitu Al-Kitabah Al-Arabiyah, penulisan bahasa Arab. Qabla al-Islami wa ba'dah, sebelum datangnya Islam dan selepasnya. Jadi sini timbul satu persoalan, iaitu kenapa dikatakan hampir semenanjung Arab tu, Al-Jazirah Al-Arabiyah, dipanggil sebagai Al-Ummiyin. Mereka dipanggil sebagai Al-Ummiyin kerana mereka satu umat yang tidak membaca dan menulis. Ini bukan bermaksud maksudnya semua tak tahu membaca dan menulis, tetapi hanya segelintir sahaja yang tahu membaca dan menulis. Orang-orang yang tertentu saja. Tapi pada zaman dulu ni, orang Arab walaupun dalam keadaan mereka tidak mampu untuk membaca dan menulis, hanya segelintir sahaja yang mampu membaca dan menulis, tetapi mereka mempunyai keistimewaan hafalan yang sangat kuat. Dikatakan apa? Suduruhum anajiluhum, seolah-olah hati dan sanubari mereka, otak mereka adalah tempat-tempat mereka menyimpan segala maklumat. Itu yang kita kadang-kadang dengar, orang Arab ni hafal nasab keturunan dia sampai ke generasi yang ke-10, generasi yang ke-20. Sebab mereka tak menulis, jadi mereka tak ada pilihan lain melainkan hafal. Dan sebagai faedah, Allahumma salli alaihi wasallam, kita dapati pada zaman Nabi SAW, ramai sangat sahabat yang menjaga Al-Quran, tetapi menjaga Al-Quran di dada mereka. Maksud mereka menghafaz. Menghafaz ni maksudnya menjagalah. Jadi menjaga Al-Quran pada zaman tu dengan dua cara. Yang pertama dengan al-dabt fi sudur, al-hifz fi sudur. Yang kedua, al-hifz fi sutur, maksudnya menghafal dengan menulis. Kita tulis. Jadi pada zaman Nabi SAW, ramai di kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran ni fi sudur, dan kekuatan ingatan mereka luar biasa. Adapun yang ditulis dalam sutur tak adalah sebanyak yang menghafal di as-sudur, di dada-dada mereka. Ini keadaan ni terbalik pada zaman sekarang ni, yang mana kita tahu bahawasanya penghafalan, maksudnya Al-Quran tu lebih banyak dijaga di sutur. Maksudnya zaman dulu
para sahabat ni ramai, orang yang menghafal Quran ni ramai, tetapi mushaf ataupun Quran yang dicetak tak ada, ataupun dikatakan hampir tak ada kan, sebelum zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi zaman sekarang alhamdulillah, walaupun yang menghafal Quran tu ramai, tetapi mushaf cetakan Al-Quran tu lebih banyak. Kita pergi masjid ni ada apa, Quran ni, ada Quran tu, ada cetakan ni, ada cetakan tu. Kita pergi surau berdekatan dengan rumah kita, lepas tu kita ada cetakan-cetakan yang tertentu yang best kan, daripada tempat kita sendiri kan, di apa, Yayasan Restu tu yang ada kat Shah Alam dan Putrajaya tu. Jadi zaman dulu, Allahumma salli ala Muhammad, yang saya dengar daripada guru saya, ada 3 poin penting lah yang berkaitan dengan penulisan ni dan hafalan. Pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, kekuatan hafalan tu melebihi penulisan. Jadi apa-apa yang ditulis, mereka akan rujuk orang yang hafal. Jadi kalau ada benda bertentangan hafalan dengan penulisan, maka kita akan rujuk kepada hafalan. Jadi hafalan yang akan membetulkan penulisan. Ini sebab apa? Pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, kekuatan hafalan mereka lebih kuat lagi daripada penulisan. Sampailah kurun ketiga Hijri. Dan poin yang kedua adalah, pada zaman kurun ketiga Hijri, penulisan dan hafalan tu sama kuat. Jadi mereka saling seimbang, saling pergi seimbang, saling menyokong antara satu sama lain. Dan poin yang ketiga, apabila dah lebih daripada tu, maksudnya dah lebih pada kurun ketiga Hijri, maka penulisan lebih kuat daripada hafalan, sehinggalah zaman kita yang kita berada sekarang ini. Jadi apa-apa masalah dari segi hafalan, kita tak pasti, kita tak ingat, jadi kita akan rujuk terus penulisan. Lepas zaman kurun ketiga Hijri yang dengar daripada guru-guru ulama hadis, bila mana mereka berjumpa antara salah satu mereka, mereka berkata, akhrij lana kitabak, keluarkan kitab kamu yang kamu telah catat daripada para masyayikh, yang telah kamu dhabitkan daripada para masyayikh. Sebab apa? Takut dia berlaku ikhtilat, maksudnya campur aduk ataupun salah tulis ke, salah hafal ke. Dan ada yang dikata fulanun ikhtalat alaih, seorang fulan ni telah bercampur aduk ke atas dia. Sebab apa? Buku dia telah hilang, jadi dia tak pasti sama ada maklumat tu betul atau salah. Jadi 3 poin lah yang penting yang berkaitan hafalan penulisan. Zaman Nabi SAW, hafalan tu lebih kuat daripada zaman penulisan, zaman Nabi dan para sahabat. Poin yang kedua adalah, tahun ketiga Hijri, penulisan dan hafazan adalah sama kuat, dan pada tahun ketiga Hijri, dan poin yang ketiga, maksudnya lepas tahun ketiga Hijri, penulisan tu dia jadi lebih kuat daripada hafalan. Maka kita perlu rujuk kepada penulisan sekiranya berlaku sebarang masalah pada hafalan, berlaku syak dan sangka. Okay, sini bagi tahu bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummiyah la taktub wala tahsib wala ta'rifu 'anil khatti wal kitabati syai'an. Maksudnya Nabi SAW diutuskan kepada satu umat yang tidak tahu membaca ataupun menulis, tidak mengira dan tidak mengetahui sesuatu pun tentang khat dan penulisan. Allahumma illa nazran yasiran fi jaziratil Arab kulluha bid'an 10 rajulan min Quraisyin khassah. Sini bagi tahu, maksudnya walaupun umat Arab ni dia tidak
tahu membaca dan menulis, itu bukan bermaksud semuanya. Tapi ada segelintir orang Arab yang still belajar membaca dan menulis, tapi mereka hanya bid'ah. Bid'ah ni dalam bahasa Arab maksudnya apa? Al-bid'ah. Bid'ah ni maksudnya 3 ke 9. Maksudnya boleh dikira dengan jari lah. ونفرا قليلا من أهل المدينة ومجاوريهم من اليهود عرفوا الخط والكتابة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ada segelintir daripada kalangan ahli Madinah dan yang duduk sekitar di Madinah, di kalangan Yahud yang tahu membaca dan menulis. Ini kerana mereka ada sejarah yang lampau, sejarah yang lama dengan kitab, iaitu kitab At-Taurah mereka. Jadi mereka sedikit sebanyak tahu tentang khat dan penulisan sebelum datangnya Nabi SAW. Maka di antara orang yang mengetahui membaca dan menulis ni, Abu Bakar Siddiq, wa Umar bin Khattab, wa Ali bin Talib, wa Uthman bin Affan, wa Talha bin Ubaidillah, wa Abu Sufyan bin Harb, wa ibnuhu Muawiyah, dan Abu Sufyan bin Harb bin Muawiyah, wa Aba bin Sa'id, wal Ala bin Al-Hadrami, wa haula min ahli Makkah. Semua yang disebutkan tu adalah yang tahu membaca dan menulis di kalangan ahli Makkah. Adapun di ahli Madinah, Amr ibn Sa'id, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wal Munzir bin Amr, wa kana biha Yahudi yu'allimu as-sibyana bil kitabah. Dan ada di Madinah seorang Yahudi yang mengajar kanak-kanak tentang penulisan. Dan kerana waliqillati intishari al-kitabah fi rubu' al-jazirah al-arabiyyah wa inhisariha fi al-afrad qalaila min ahliha sahha at-ta'bir 'an al-umma bi annaha ummiyah la taqra' wa la taktub. Dan kerana maksudnya berlakunya sedikit saja penyebaran tentang ilmu khat dan penulisan ni di kalangan semenanjung Arab ni, tanah Al-Hijaz, dan kerana sedikit saja yang mengetahui, maka sebab itulah dikatakan maksudnya ummah Arab ni, ummah Al-Jazirah Arab ini tidak tahu membaca ataupun menulis. Tapi itu bukan bermaksud kesemua mereka tak tahu, tetapi hanya segelintir saja, sedikit saja yang mengetahui membaca dan menulis. Ini yang telah difirmankan oleh Allah SWT ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah SWT yang mengutuskan di kalangan umat al-ummiyin, umat yang tidak tahu membaca ataupun menulis, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajar mereka akan kitab, wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dan al-ummi maksudnya yang tidak tahu membaca atau menulis, di sisi Nabi SAW dia bukan dianggap suatu benda yang manqasah, maksudnya satu benda yang mengurangkan hak Nabi SAW. Bahkan benda itu adalah perkara mukjizat bagi Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW tidak tahu membaca atau menulis, tetapi dia ada ilmu wahyu yang mengajar al-alamin, mengajar seluruh alam. Bahkan berlaku satu iskal ataupun syubhah, maksudnya bagaimana Nabi SAW tidak tahu membaca atau menulis, tetapi dia boleh mengeluarkan umat yang paling jahil, yang paling jauh daripada tamadun
Parsi dalam Rom yang begitu maju dalam ekonomi, dalam ilmu peperangan, ilmu pembinaan. Bagaimana dia dapat jadikan bangsa yang paling corot sekali, paling bawah sekali ni jadi bangsa yang paling disegani sepanjang sejarah umat manusia. Jadi seperti mana yang kita tahu, bila mana kita ni seorang ummi, tidak membaca, tidak tahu membaca atau menulis, maka dianggap sebagai satu perkara yang memalukan di sisi kita, di sisi orang yang biasa. Jadi kita perlu belajar untuk membaca dan menulis, memahami, menghafal, menyampaikan maklumat, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kerana ini adalah umat Iqra. Umat ni diturunkan dengan ayat yang pertama, iaitu bacalah dan belajarlah dan mengajar dan sampaikan kepada orang lain. Jadi di sisi Nabi SAW adalah satu mukjizat yang sangat luar biasa. Contoh, na'udzubillah, maksudnya min babit taqrib, contohnya macam kita kalau kat kampung tu, ini maksudnya min babit taqrib, macam ada seorang tu dia terkenal, dia tak pernah keluar mana-mana pun, dia tak pernah pergi universiti, dia tak pernah pergi ke luar negara, tapi dia boleh ajar semua profesor-profesor yang ada kat universiti, yang berada kat universiti terkenal, UM ke UKM ke, dan mengajar dalam pelbagai bidang kepakaran ilmu. Jadi ini satu benda yang luar biasa. Bagaimana Nabi SAW walaupun dia ummi, tidak tahu membaca dan menulis, tapi dia telah mengajar seluruh alam. Wahyu Allah SWT yang telah diturunkan ke atasnya. Adapun di sisi kita, apabila kita tidak tahu membaca ataupun menulis, jadi dia satu benda yang mengurangkan hak kita, satu benda yang manqasah, naqisan, kita kekurangan satu benda yang sangat besar. Jadi kita perlu lazimkan diri daripada start kita kecil sampailah kita berjumpa dengan Allah SWT, sentiasa baca dan membaca, belajar dan belajar, sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT. Tapi yang kita perlu fahami, orang yang tidak tahu membaca dan menulis, tak semestinya dia seorang yang jahil. Sebab apa? Dia masih, kalau dia masih boleh mendengar, jadi dia ada kemungkinan besar untuk belajar juga. Sebab kita tahu bagaimana ramainya hufaz yang menghafal Quran melalui pendengaran sahaja, dan bagaimana ramainya ulama yang buta, yang tak nampak, tetapi hanya dengan mendengar dia jadi ulama. Jadi tak semestinya seorang ummi itu dia boleh jadi jahil. Bahkan seorang yang celik boleh dengar, apabila dia tak berusaha untuk membaca atau menulis, dia boleh jadi ummi. Sedangkan yang tak ada penglihatan, tak boleh nampak, tapi dia boleh mendengar, dia boleh jadi alim yang besar. Jadi itu pulang kepada masing-masing untuk bersusah payah untuk menuntut ilmuan. والمشهور عند علماء التاريخ أن أستاذ القرشيين في الكتابة والخط هو حرب بن أمية بن عبد شمس والد أبي سفيان الصحابي الجليل، لأنه كان رجلا كثير الأسفار إلى البلاد بالتجارة، فتعلم الكتابة والخط على يد أهل هذه البلاد، وعلمها القرشيين. Kemudian Al-Musannif rahimahullah ta'ala
wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bagi tahu, dan yang terkenal di ulama sejarah bahawasanya Ustaz Al-Qurasyin, maksudnya orang yang memula sekali mengajar khat dan penulisan ni di kalangan kaum Quraisy adalah Harb bin Umayyah bin Abdi Syams, ayah kepada Abi Sufyan As-Sahabil Jalil. Li'annahu kana rajulan kathir al-asfar, dan kerana Harb bin Umayyah ni adalah seorang lelaki yang banyak kegiatan safarnya, dia banyak melancong lah, pergi sana pergi sini, dia banyak orang kata bisnes kat luar. Rajulan kathir al-asfar ila al-bilad fi tijarah fata'allama al-kitabah wal khat, maka di situlah dia belajar dalam perjalanan dia pergi melancong untuk buat bisnes. Jadi di situlah dia belajar untuk membaca dan menulis. Kemudian apabila dia habis belajar, dia balik dan dia ajar kaum Quraisy. Jadi seperti mana yang kita tahu, orang yang selalunya kita ni bila duduk satu tempat, kita hanya nampak apa yang kat tempat kita saja, dan kita rasa bahawasanya dunia kita ni inilah semata-mata dunia. Padahal bila kita keluar kat dunia lain, baru kita tahu kelebihan dan kekurangan tempat kita, apa yang ilmu yang ada di tempat kita, dan apa ilmu yang tak ada kat tempat kita. Jadi apa yang tak ada kita boleh penuhkan, dan apa yang ada kita boleh sokong dan tambah baik lagi. Tu orang kata bila kita jauh perjalanan, jauh lagi banyak lagi pengalaman. Jadi bila Harb bin Umayyah ni banyak sangat dia punya banyak sangat dia punya safar, jadi banyak benda dia tahu, banyak benda yang dia nampak, banyak pengalaman yang dia capai. Antaranya adalah pengalaman dia belajar al-khat wal kitabah, membaca dan menulis, yang mana kata seolah-olah Makkah ataupun Quraisy masa tu tak ada sesiapa lagi yang belajar membaca dan menulis. Jadi Harb bin Umayyah bin Abdi Syams ni, dia adalah ayah kepada Abi Sufyan, ketua kaum Quraisy yang sahabi al-Jalil, yang sebelum mana dia masuk Islam, dia berperang dengan Nabi SAW pada peperangan Uhud, peperangan Khandaq, dan dia masuk Islam pada sebelum pembukaan kota Makkah. Dan seperti mana yang kita tahu bahawasanya Nabi SAW dengan Abu Sufyan ni, mereka ni ada persaudaraan tapi persaudaraan yang jauh. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh para guru, Allahumma salli ala Muhammad, bahawasanya Nabi SAW ni nama dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Lima. Muhammad bin Abdullah bin Hisham, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf. 5. Jadi kita fokus ke tok moyang Nabi SAW yang kelima tu, Abdu Manaf. Abdu Manaf ni tok moyang Nabi SAW yang yang atas sekali tu. Dia melahirkan 4 orang. Dia melahirkan berapa orang? 4 orang. Jadi satu dipanggil sebagai Hisham, satu dipanggil sebagai Abdu Syams, satu dipanggil sebagai Muttalib. Ini daripada isteri pertama, dipanggil sebagai Atikah. Dan anak yang keempat adalah nama dia Naufal. Naufal ni daripada seorang isteri, mungkin nama dia Fatimah. Jadi fokus kita kepada
tiga ni. Hisham tiga orang anak ni adalah tiga anak yang pertama kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf ni adalah atuk moyang Nabi SAW. Jadi Abdul Syams, Hisham, Abdul Syams, lepas tu Muttalib. Okay, untuk pengetahuan semua bahawasanya Hisham dan Abdul Syams, dua anak yang pertama ni, Hisham dan Abdul Syams adalah kembar. Tetapi mereka ni dikatakan kembar siam. Maksudnya kembar yang saling melekat. Jadi seperti mana yang kita tahu, melekat ni ada banyak jenis lah. Ada yang jenis biasa dan ada yang jenis kritikal. Jadi ada yang macam bercantum badan, ada yang macam bercantum otak, tu kritikal lah tu. Dan ada yang kata apa, bercantum kawasan kaki dia ke. Tapi sini yang berlaku kepada Hisham dan Abdul Syams, mereka melekat pada bahagian tertentu saja, iaitu jari Hisham iaitu moyang Nabi SAW yang keempat je tu, dia melekat pada dahi Abdul Syams. Macam ni. Jadi zaman tu ada jugalah ilmu perubatan, ilmu surgery, pembedahan. Jadi mereka pisahkan di antara Abdul Syams dan Hisham. Jadi masa tu bila darah tertumpah jatuh, orang Arab ni bila nampak darah dia, mereka mula orang kata apa, cakap yang bukan-bukan, yashma'izzun, mereka apa, menyampah ataupun apa, cakap yang bukan-bukan lah, merungut. Jadi mereka kata apa, saqata damun fasayakunu damun bainahuma, telah tertumpah darah, maka akan berlaku darah, pertumpahan darah di antara mereka. Tapi bila kita kaji balik sejarah antara Hisham dan Abdul Syams, mereka ni adalah twins, maksudnya kembar siam. Dan dikatakan kembar siam sebab banyak sangat kembar-kembar yang jenis macam ni, yang melekat-lekat ni, dikatakan kat Siam. Tak tahulah Siam kat Thailand ke kat mana ke. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kembar ni, Hisham dan Abdul Syams adalah kembar yang sangat menyayangi antara satu sama lain, sangat mengasihi antara satu sama lain. Jadi Hisham anak kepada Abdul Manaf, Abdul Syams anak kepada Abdul Manaf. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi Hisham melahirkan Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib melahirkan Abdullah, dan Abdullah melahirkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian Abdul Syams, iaitu adik kembar kepada Hisham, dia melahirkan Umayyah. Umayyah melahirkan Harb melahirkan Abu Sufyan. Jadi Harb bin Umayyah bin Abdul Syams dalam kitab Tarikh al-Mushaf al-Sharif ni, dia adalah orang yang pertama yang belajar al-khat wal kitabah, khat dan penulisan. Ya, jadi dulu Hisham ni, atuk Nabi SAW ni, dia terkenal dengan sifat al-karam, dan mungkin sifat al-karam wa sakha, memberi tanpa mempersoalkan,
Dan dikatakan nama dia Al-Ala, bukan nama dia Hisham. Nama dia Al-Ala, bukan Hisham. Nama dia apa? Hashim. Hashim ni maksudnya orang kata penumbuk daging, orang yang menumbuk daging. Sebab apabila datangnya zuwar ke Baitullah Al-Haram, orang yang buat umrah haji, dia akan tumbuk daging, dia akan buat macam makanan free, sandwich bagi orang makan. Jadi ini karam yang subhanallah, yang susah nak buat, susah nak ikut kan. Hanya mereka yang mempunyai karam, yang hati mereka dipenuhi dengan karam dan sakha saja yang buat. Jadi anak saudara Hisham, iaitu anak kepada Abdul Syams, Umayyah tu, dia ada macam iri hati lah dengan pakcik dia. Dia apa, kalau boleh nak jadi apa, karim, mulia, apa, dermawan macam pakcik dia. Jadi dia selalu cuba-cuba tiru lah. Tapi kaum Quraisy suka mempelekehkan dia dan menganjing Umayyah. Kau ni nak cuba-cuba tiru pakcik kau ke? Sebab ni bukan masalah tiru-tiru. Ini perkara yang datang daripada hati. Apa yang datang daripada hati akan kekal pada hati, dan apa yang masuk dalam telinga dia akan keluar pada telinga yang lain. Jadi Sayyiduna Hisham tu, atuk Nabi SAW tu, dia bukan berbuat. Memang hati dia penuh dengan karam, dengan kemuliaan. Dia tak ada, bila dia bagi tu dia tak fikir, dia bagi terus. Itu sifat orang kariman. Adapun orang yang bagi-bagi dan teragak-agak apa yang berlaku dan sebagainya, tu dia tak sampai tahap lagi. Jadi Umayyah dia ajak pakcik dia supaya seolah macam ni lah, mereka bertanding lah, siapa yang paling dermawan, siapa yang paling karim, yang mulia, yang dermawan. Jadi mereka pergi kepada Tok Bomoh. Jadi zaman jahiliah dulu tu, Tok Bomoh ni seolah macam tempat nak selesaikan masalah. Jadi siapa yang menang, siapa yang paling dermawan, dia akan sembelih 50 ekor unta, dan siapa yang kalah dia kena berhijrah, musafir ke Syam, duduk sana selama 10 tahun. Ini semua zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam. Jadi bila cek balik Bomoh tu bagi tahu yang sebenarnya Hisham yang paling dermawan, dan Hisham daripada asalnya hanya orang puji-puji yang dia ni karim, mulia, dermawan. Dia bertambah kemuliaan atas kemuliaan, dan dia bertambah dermawan atas sifat dermawan dia. Jadi dia sembelih 50 ekor unta. Dan Umayyah, moyang kepada Abi Sufyan bin Harb, dia duduk di Syam selama 10 tahun. Jadi mungkin dalam hati tu ada sesuatu lah. Jadi itu semua sejarah tentang Harb bin Umayyah bin Abd Syams. Jadi seperti mana yang kita tahu dalam sirah Nabi SAW, bila soal zakat, dia haramkan zakat ke atas Bani Hashiman. Bani Hashim ni Bani Nabi SAW dan Bani Muttalib. Jadi mana perginya Bani Abdul Syams? Sedangkan Abdul Syams dan Hashim adalah twins, tauaman, kembar. Itu sebab pada zaman Amul Huzn, 3 tahun yang mana Nabi SAW dikepung oleh kaum Quraisy, kaum yang mempertahankan Nabi SAW adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi Bani Hashim dan Muttalib dianggap sebagai Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Dan Bani Abdul Syams, walaupun dari segi
dari segi nasab keturunannya ada kaitan darah, tapi mereka tidak mempertahankan Nabi SAW, maka mereka tidak dikira sebagai Ahlul Bait. فبدأ الخط بمكة كان على يده، واختلف المؤرخون في تعيين من علم حرب بن أمية، فقيل هو عبد الله بن الجدعان، وقيل بشر بن عبد الملك، وإليك ما ورد في هذا. Maka apabila Harb bin Umayyah bin Abd Syams ni dia dah mempelajari al-khat dan kitabah, maka dia pulang ke kampung halaman dia Quraisy dan dia mengajar. Maka situlah detik bermulanya untuk belajar khat dan penulisan di Makkah. Kemudian berlaku khilaf di kalangan ulama sejarah, siapa yang mengajar Harb bin Umayyah khat dan kitabah ni, khat dan penulisan ni. Ada yang berkata dia adalah Abdullah bin Jad'an, dan ada yang mengatakan dia Bishr bin Abdul Malik. Dan di situ ada dua riwayat. InsyaAllah sampai sini sahaja apa yang kita dapat simpulkan daripada muzakarah kita ni, bahawasanya Nabi SAW diutuskan kepada satu umat yang tidak tahu membaca dan menulis. Membaca dan menulis di sisi orang yang biasa adalah merupakan satu kekurangan. Jadi kita perlu untuk membaca dan menulis untuk kita bangkit daripada kejahilan, untuk kita bangkit daripada kemunduran, dan kita menghidupkan agama ni. Kerana agama ni hidup dengan ilmu dan akan mati apabila terkuburnya ilmu. Dan bahawasanya ummi ni, sifat ummi ni di sisi Nabi SAW bukanlah satu manqasah, bukanlah sesuatu yang mengurangkan hak baginda SAW. Bahkan dia mukjizat kepada baginda SAW yang luar biasa. Dan bahawasanya yang poin ketiga adalah ustaz, guru yang mengajar kaum Quraisy khat dan kitabah ni adalah Harb bin Umayyah, iaitu seorang yang mempunyai tali persaudaraan dengan Nabi SAW, yang mana mereka bertemu di atas kali, iaitu di atuk mereka yang bernama Abdul Manaf. Jadi yang kesimpulan tadi tu, Abdul Manaf melahirkan 4 orang anak, 3 orang anak. Yang pertama daripada seorang isteri yang bernama Atikah, jadi melahirkan Hisham, Abdul Syams, Muttalib, isteri pertama. Isteri kedua dia melahirkan seorang bernama Naufal. Jadi Hashim dia melahirkan Abdul Muttalib melahirkan Abdullah, dan Abdullah melahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita pergi yang kedua, anak kedua Abdul Manaf, iaitu Abdul Syams. Abdul Syams ni dia adalah kembar kepada Hashiman. Dia melahirkan seorang yang bernama Umayyah, dan Umayyah melahirkan seorang yang bernama Harb, dan Harb melahirkan seorang yang bernama Abu Sufyan, yang kemudian hari ini dia menjadi seorang penentang, dan akhir hayat dia jadi sahabat agung yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan menyertai banyak futuhat, terutama futuhat yang berkaitan dengan rasanya Syam kot. Okay, insyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarana surah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa
عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر